Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and salam sejahtera. Okey, hari ni subjek sosial. Topik 5, type of personality. Okey, type personality ni idea daripada Carl Jung. Okey, Carl Jung. Okey, this topic personality tu daripada pendapat dia adalah terbentuk daripada pandangan barat dengan Islam, di mana ikutlah agama, dan ada juga personality yang terhasil daripada sebab-sebab dia lah. Okay, kita go through. Seterusnya adalah introvert personality, type of internal. Introvert ni adalah dalaman, extrovert ni adalah outdoor lah, di mana benda tu personality kanak-kanak tu terbentuk daripada internal lah. Internal dalaman biasanya dari segi rohani lah. Rohani tu ditekankan oleh ibu bapa di rumah. Okey, contoh-contoh daripada rumah lah, daripada adik-beradik, daripada ibu bapa itu sendiri. Dan extrovert ni banyak berlaku di luar. Okey, di luar maksudnya di luar rumah lah, dari persekitaran. Okey, benda-benda yang kat luar yang dia nampak. Okey, so seterusnya. Okay, type of personality program into the person genetic. Okay, personality ni terbentuk dan diprogramkan dalam genetik. Born with own personality. Yes, kita dilahirkan dengan personality tersendiri, tetapi kita ada darah yang mengalir tu, ada darah daripada ibu dan bapa kita. So kita akan mengikut personality mereka lah. Contohnya cara percakapan, riak wajah, mimik muka, kan. Dan being assigned and inherit lah. Ada juga yang dah dibentuk, diajar, dan ada juga yang diikuti lah, inherit. Okay, seterusnya, children build own personality. Yes, kanak-kanak membina dia punya personality sendiri. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang dia bagus, apa yang dia tidak bagus. Dan benda tu berlaku secara natural atau benda tu secara awkwardly lah. Okay, children ni dia membina personality sendiri berdasarkan pengajaran dan pembelajaran dia lah. Contoh pengajaran dia, apa yang kita sampaikan lah kepada dia dengan cara yang elok atau tidak elok. Okey, dari segi apa yang dia suka dan apa tidak suka tu, contoh macam makanan lah. Okey, makanan yang kita ajar daripada kecil lah. Contoh macam masalah sayur kan, makan sayur. So kalau kita dah ajar sampai daripada kecil makan sayur, so insyaAllah sampai besar lah dia suka makan sayur. Tapi ibu bapa please alert, anak-anak tak boleh makan portion orang dewasa. So nak potong sayur-sayuran tu, potong saiz kanak-kanak kan. Macam contoh nak potong carrot tu, potong kecil kan, nak cantik-cantik potong. Bukan beli yang ready made tu yang sayur campur yang 3 jenis tu. Kacang hijau tu, kacang peas kacang hijau tu jagung dengan carrot. No, beli buat dia sendiri kan. Beli carrot sebatang, buat kan. Okey, tak nak yang tu, itu processed food. Okey, dan insyaAllah kanak-kanak tu akan suka makan sayur lah, sebab kita dah ajar daripada kecil. Okay, not so good ni macam permainan lah. Tak semua kanak-kanak hebat bermain kan, dan sebagainya kan. Dia senang cakap ada dua ya membezakan ni. Sama ada dia talented atau gifted. Talented, berbakat. Gifted, ada something. Okay, berbakat tu, bakat je tak cukup, dia perlukan usaha, latihan dan sebagainya. Gifted tak perlukan apa-apa, dia memang dah dilahirkan ada kelebihan macam tu. Okay, tu kena memahami. So natural awkward ni, benda tu belajar secara natural dari segi macam percakapan lah. Okay, percakapan yang natural dia belajar dekat sekolah kan. Dia belajar tata bahasa, penggunaan bahasa. So vocabulary dia bertambah. So dia akan bercakap dengan ada isi lah. Okay, yang awkward ni benda yang kita ajar kanak-kanak untuk, kita tanya kanak-kanak untuk dia jawab secara spontan. Tu awkward lah bagi dia. Okay, so seterusnya, apa yang kanak-kanak perlukan dalam pembentukan personality ni? Pertama adalah pengalaman, experience. Okay, peluang, explore, environment yang baik lah. Okay, so develop, dia akan develop kat situ. Hasil daripada 5 ni
Itu yang kanak-kanak terbentuknya personality. Sama ada baik dan tak baik tu, semasa proses tu ibu bapa perlu perhatikan dan buat teguran. Okey, ya, jangan lambat doh, jangan takut nak tegur anak tu. Kalau salah kita cakap salah. Kalau dah teruk sangat kita punishment with a reason. Contoh macam kita nak pukul anak tu, kita kena reason. Kenapa tak dengar cakap, degil dah cakap kan. So bila kita nak punish tu, kita kena bagi tahu reason why. So kanak-kanak ni bila kita pukul saja dia tak tahu apa salah dia. So awak punya tugas, awak kena cari extrovert dengan introvert apa. Awak kena explain. Itu task awak untuk task 5 ni. Alright guys, faham cari apa itu extrovert dengan contoh dia. Introvert, extrovert ni 5 markah. Introvert ni introvert ni 3 markah. Extrovert 3 markah, introvert 3 markah. Itu task awak. So kita pergi kepada trait theory. Trait theory ni ada 5 perkara yang ditekankan. Pertama, open to experience. Maknanya ibu bapa perlu open lah. Open maknanya terbuka untuk memberi pengalaman kepada anak-anak lah. Contoh macam nak hidupkan api ke, memasak ke, kan, basuh kereta kan. Itu adalah antara aktiviti kekeluargaan yang boleh dia buat untuk memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. So consistentness. Mana konsisten. Benda tu kalau boleh cakap boleh je, kalau tak boleh tak boleh je kan. Kena firm. Jangan sekejap boleh, sekejap tak boleh kan. Contoh nak main game tak boleh. Kan. Kena konsisten lah. Macam contoh nak main game, boleh main game tapi kena buat kerja rumah dulu. Dah siap kerja rumah, tunjuk, baru boleh main game. Main game pun limit 2 jam maksimum. 2 jam je. So konsisten 2 jam, 2 jam je. Extroversion. Extroversion ni kita kena bagi benda-benda yang baru lah. Kena fikirkan benda-benda baru lah. Tambah-tambah sekarang ni pandemik COVID-19. So kena buat benda buat aktiviti di rumah. So kena bagi extra. Mana extra benda-benda baru lah, pengalaman kepada kanak-kanak. Baru dia happy. So seterusnya agreeableness. Bersetuju lah. Bersetuju sesuatu lah. Memberi peluang dan ruang kepada kanak-kanak untuk buat keputusan. Neurotism ni. Neurotism ni kanak-kanak punya keinginan lah. Kadang-kadang tak menentu sama ada nak ikut atau tak ikut. So seterusnya personality develop. Personality development dia berpunca daripada yang paling besar ialah influence lah. Influence dia adalah ibu bapa, TV, orang di sekitar dia lah. Influence yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Seterusnya adaptation. Adaptation ni peniruan lah. Pun sama juga daripada TV dan ibu bapa. Kedua-dua ni sangat perlu dijagalah siapa influence yang kanak-kanak tu suka. Kalau boleh biarlah baik-baik. Dan zaman sekarang ni zaman media sosial. So ibu bapa kena perhatikan lah. Dan contoh apps-apps yang bahaya lah, antaranya TikTok. TikTok, kalau kita tak TikTok dengan YouTube, bagi saya bahaya kalau tak ada pengawasan ibu bapa. Kan, kalau nak buat TikTok baik, saya untuk buat TikTok macam menari lah, apalah tu semua kan, bagi saya not nice lah. Kita ni orang Melayu kan, orang Malaysia sebagainya kan. Kita tunjuk benda yang apa yang kita ada, bukan dengan macam menari tu semualah. So kita kena bagi anak kita influence yang baik lah. Influence yang baik kan. Macam bahasa isyarat ke apa ke, anak-anak tu nak ikut lah, tak apa. So seterusnya dari perspektif Islam pula, pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak ni, akhlak kanak-kanak tu lah kan. Dia kena tahu asas-asas akhlak tu apa kan. Dia bawa nama kita, nama ibu bapa, nama agama Islam kan, tanggungjawab dia sebagai seorang Islam, kena solat dan sebagainya. Akhlak sesama insan. Penjagaan percakapan dengan kawan-kawan, dengan orang tua. Sosial, sosial dengan cara yang betul. Terkawal kan, jauhi maksiat. Adab kehidupan. Kehidupan kita sehari-hari baca doa,
tertib dan sebagainya. Okey, kesimpulannya untuk topik 5 ni, pembentukan personality ni banyak dipengaruhi oleh faktor ibu bapa dan persekitaran lah. Okey, sebagai seorang guru kita boleh galakkan anak-anak, kanak-kanak yang ni untuk buat something yang baik lah, untuk follow benda yang baik. Okey. Agama juga akan membantu dalam pembentukan tu, akan menyentuh dari segi rohani dan perasaan lah. Okay, so kita kena make sure anak kita tu hati tak keras, hati lembut, boleh menerima teguran, boleh menerima pandangan kan. Try to accept benda tu, dan kena ada semasa pembentukan personality kanak-kanak tu daripada kecil sampai dewasa. Teguran yang bernas dengan pandangan yang baik mampu membantu pertumbuhan personality kanak-kanak yang baik, insya-Allah. Terima kasih, itu saja untuk hari ini. So nanti kita akan live untuk answer question. Dan yang introvert dengan extrovert tu jangan lupa buat. Terima kasih. Assalamualaikum.